bang, kau jangan sekali-kali kau kurang hajar dengan orang tu. Ya. Selagi ada insan bernama Harry Khalifah, muzik tanah air takkan maju. Kita lawan cara psikologi. Kau ni bodoh abang. Terima kasih kerana membetulkan apa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Baik, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita janjikan, kita bawakan live daripada Kuala Kubu, Selangor. Ya, Kuala Kubu, orang Kuala Kubu. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, apa Harry Khalifah. Yes, sir. Saya khabar baik. Abang apa khabar? Alhamdulillah, kami para Garasian dan juga semua yang berada lebih 1,000 di talian ketika ini tidak sabar, Pak. Tidak sabar kerana inilah untuk julung kalinya kami bersama dengan seorang kami anggap sebagai anak muda, 41 anak muda, kita kira anak muda. Jangan beritahu. Alright. Sebelum apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, sebelum apa-apa marilah kita sama-sama ucapkan tahniah kepada Apa kerana baru-baru ini telah menerima cahaya mata ke berapa, Pak? Ke-8. Alhamdulillah. Benda tu masih dalam perut lagi. On the way, incoming. Dalam sibuk-sibuk, dia goreng gitar dia menyanyi, tapi sempat lagi nombor 8 tuan-tuan dan puan-puan. Bang, macam mana sempat bang? Lepas main gitar, tengok orang rumah kan pakai gincu hari-hari. Tak boleh tahan lah. Saya terus pergi serang lah. Saya tak boleh tahan lah. Tengok saya punya bini pakai kata-kata gincu, saya taruh lah. Alright tuan-tuan dan puan-puan. Yes, sebenarnya saya nak kongsi sedikit sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Ketika permulaan saya menelefon saudara Apa ni, memang saya bila tengok dia, saya risau tuan-tuan dengan image dia yang macam Bonza Kiambang Dangdut ni. Kan, dengan bangle dia, dengan misai tanglong dia, saya kata, ada juga aku kena maki ni Kang. Tapi Alhamdulillah, the moment dengar suara je, saya dah lega banyak lah. Saya kata, okey, Cun, ini boleh sembang. Dan terima kasih Pak kerana sudi bersama kita pada malam ini Pak. Okey bang, sementara tu saya nak ucapkan terima kasih kepada follower-follower Garasi TV, kepada follower-follower saya yang ada dekat dalam Garasi ni. Terima kasih. Tanpa anda maka siapalah Pak, tanpa anda juga maka siapalah Garasi TV. Jadi apa harap kepada penonton di luar sana, harap support Garasi TV, support Apa, semoga hubungan kita terus berkekalan. Ini dah macam penutup dah ni. Tak, saya bukan limah baru, penutup lain. Penutup kan ni. Kalau penutup, bye, assalamualaikum, selamat perampok. Satu Sebab ayat tu, Pak, ayat tu selalu kami guna masa nak tutup. Alamak, tak apa, ini kita buatlah kelainan sikit. Kelainan sikit. Okey Pak, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, selalu kita di Garasi TV ni bila kita interview seseorang personality tu, kita akan sebut tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tengok Apa ni, orang yang fun, orang yang kreatif, orang yang hebat, tapi kita tak tahu sejarah latar belakang dia. Lahir kat California ke, membesar kat Djibouti ke, kan contoh. Okey Pak, all yours, ceritakan perjalanan sendiri daripada mana bermula sehingga sekarang. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum semua. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur dan saya dibesarkan di Banting Selangor di Kelangan sebab masa tu arwah bapa saya kerja bersama Jabatan Hal Ehwal Orang Asli sebagai warden asrama ketika itu. Lepas tu orang tua saya dipindahkan ke Kuala Kubu baru
pada tahun 1995. Jadi saya terjumpa dengan orang rumah pun dekat sini. Saya beranak pinak pun kat sini. Makanya saya duduk di sini. Tapi kampung saya di Kelantan. Jadi saya mengaku diri saya ni adalah saya ni orang custom lah. Okey. Itu sejarah kelahiran. So, start pegang gitar Pak. Start pegang gitar. Come on. Okey, start pegang gitar. Masa tu umur saya dalam 11 tahun, saya darjah 5. Saya dah start minat dengan muzik sebab arwah abah ni masa dia jaga dalam Warden tu dia ada satu band tau. Setiap institusi ada band. Jadi arwah abah ni ada band. Jadi saya dalam masa sama hari-hari saya tengok abah main gitar. Masa dia punya band ni nama Ajora. Asrama Jabatan Orang Asli. Jadi saya tengok abah main gitar bla bla bla. Saya pun mencuri-curi main gitar, masuk studio dia sampai saya putuskan tali gitar dia. Saya dah menggelabah gila kan. Lepas tu lama-lama umur saya dah 12 tahun, saya dah start serius. Saya belajar dengan kawan saya orang asli di asrama Pulau Banting ketika tu. Masa tu saya belajar lagu Hidup Bersama lah, basic kan. Saya belajar. Bila arwah abah tengok saya ni nampak serius, dia terus take over. Dia terus kalau kau nak belajar main gitar, kau kena belajar betul-betul. Tapi dia kata agama, solat jangan tinggal. Tu dia. Okey, ni ada kita ambil soalan pertama. Soalan pertama dia kata, "Pak, kami nak tahu nama betul apa? Adakah Muhammad apa ke, Siti Nur apa ke?" Silakan Pak. Okey, disebabkan nama saya ni diberi oleh orang tua saya. Jadi saya tak malu lah saya nak sebut sebab nama tu mungkin sedap bagi saya. Nama penuh saya adalah, biasa orang panggil saya ni Shahrukh Khan Malaysia. Tapi kalau nama penuh saya adalah Ahmad Sairi Haslan bin Muhammad Rizwan. Ahmad Sairi Haslan Ya betul. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, Ahmad Sairi Haslan. Jangan minta nombor kad pengenalan tak payah, tapi kalau nama dalam kad pengenalan Ahmad Sairi Haslan. Macam mana pergi ke apak lah tu? Okey, kalau pergi ke apak ni sebenarnya ada satu cerita. Masa tu saya tengah live di Facebook. Saya tengah live ada dekat belakang ni ada gitar tau. Jadi saya ni suka cakap main lepas je. Saya main tu. Bang Eri, gitar siapa bang tu? Gitar apak lah. Macam tu. Gitar apak. Saya main, saya tengah live main. Jadi saya tengok kat situ orang panggil saya apa. Tiba satu hari tu ada satu fan saya dia pecahkan nama apak. APAK. Aku pemuzik asal Khalifah. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, bukan apak segala apak. A stands for aku, P stands for pemuzik. A asal K Khalifah. Ya betul. Kita ambil lagi soalan. Saya ni lebih suka nak baca soalan pada malam ni sebab kalau suruh saya tanya tak apa-apa saya tanya nanti Kang. Saya ambil dulu soalan penonton. Baik, dia kata ada yang kata apa ni Khalifah, kejap Jimbara, kejap ni berapa banyak kumpulan ni? Cuba cerita sikit. Asalnya kumpulan apa dan sekarang ni kumpulan apa dan pernah menganggotai kumpulan apa? Apa Pak? Silakan. Okey. Asalnya saya ni adalah daripada kumpulan Ajora, asal jadi orang. Jadi dalam masa yang sama saya dipower oleh satu kumpulan lama saya, yang itu orang tahulah kumpulan lama saya tu. Nama Jin Bara tu. Jadi saya di offer untuk menggantikan gitaris. Masa tu gitaris tu sakit. Jadi saya ganti. Dalam masa yang sama dia orang minta saya lagu. Saya cuma ada lagu Hasilnya Lelah dan saya bagi. Alhamdulillah lagu tu dapat penerimaan yang baik. Lepas tu saya rasa macam alah ini bukan band aku lah. Jadi saya keluar daripada Jin Bara. Dan apabila saya keluar dari kumpulan lama saya, ya abang pun keluar. Jadi kami tubuhkan Khalifah sampai sekarang. Okay. Itulah asalnya daripada Ajora, asal jadi orang. Kemudian pergi ke Jin Bara. Kemudian Apak dan Khalifah tubuhkan menganggotai pula kumpulan Khalifah. Betul bang, betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada yang baru menyertai ataupun menyaksikan live streaming kita pada malam ini, Garasi TV bersama the one and only Apak Harry Khalifah live daripada Ampang Pecah, Kuala Kubu. Apa khabar orang Kuala Kubu?
Semua sihat dah. Rasanya orang Kuala Kubu dengan Apak ni dah biasa dah. Kan kan. Kita yang tak pernah kalau tengok. Kalau Kubu area Selangor ke, itu semua saya punya saudara mara. Tu dia. Satu Selangor saudara mara dia. Okey. Ayat yang tengah tengok live sekarang ni tu semua saya punya saudara mara tu, kalau abang nak tahu. Yang tengok live ni semua saudara mara. Okey, ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 10 orang ada. Ada 1855 tengah online. Nah. 1885 tengah online real time. Itu semuanya saudara mara saya. Tak percaya mata dia orang. Ya, dia kenal. Okey, Pak. Ya. Alright, Pak. Ini. Kita nak pergi serius sikit, Pak. Baik. Okey. Dari Apak dikenali dengan pada mulanya kita hanya tengok Apak ni dekat final music bawa ayam dia, saya ingat lagi tu. Kan Okey, betul. Lama kelamaan nama Apak mula menjadi sebutan. Apabila lagu-lagu Apak ternyata sedap dan senang menangkap, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil catchy lah. It's a very catchy song. Apak menghasilkan lagu-lagu seperti nak hampi mana semua hampi mana. Assalamualaikum Ustazah. Banyak saya nak sebut. Apa lagi, Pak? Come on, teruskan. Apa lagi, Pak? Cinta dan sayang. Siapa Laila? Yes. Cintaku Dewi Kamala. Tu dia. Macam-macam lagi, bang. Macam-macam. Sehingga ada yang masuk ke final music. Lagu Apak seolah-olah menjadi satu identiti. Bila kita dengar saja bunyi itu, kita dah tahu dah. Ini mesti Apak punya lagu. Dan ternyata lagu Apak memang easy listening, senang tangkap, mudah. Baik. Orang merasakan macam Apak ni macam apa? Idea tu mengalir saja. Kalau kerajaan Perak suruh buat lagu joget, Apak boleh buat lagu joget. Siap MB dia masa tu bukan main lagi. Okey. Kemudian bila Sanin yang penyanyi macam P. Ramlee tu, Fairul Islam. Fairul Islam pun nak buat lagu ala-ala macam twist, macam 50-an, 60-an. P. Ramlee. Apak boleh buat. Kalau nak buat lagu sedih datang pula macam Doa Wiranegara tu, Apak boleh buat. Seolah-olah idea tu datang ni macam non-stop dalam diri Apak. Dan bukan saja begitu, lagu tu pula sedap untuk didengar. Mungkin Apak boleh share sikit dengan penonton yang ramai ni sekarang tengah mengikuti ni. Macam mana idea tu datang, Pak? Ini soalan ni memang klise, tapi kita nak tahu juga, Pak. Boleh kongsi dengan kami? Boleh, bang. Sebenarnya saya tak berani nak cakap apa sebab benda ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanpa izin dia, makanya saya pun tak tahu ke mana-mana. Setiap apa yang diilhamkan, setiap apa yang diberikan idea, semua datang daripada atas. Saya hanya mampu berusaha. Jadi soalan macam ni dah memang banyak orang tanya saya, Pak, macam mana nak buat lagu, macam mana buat lagu. Saya kata, saya cuma pesan dekat semua dekat kawan-kawan kat luar sana. Saya kata, setiap apa yang kita nak buat, setiap apa yang nak kita kerjakan, pastikan ianya ikhlas. Ikhlas. Bila kita ikhlas, insya-Allah Tuhan tu adil. Dia akan bantu kita. Tapi kalau setiap apa yang kita nak buat, kita semata-mata nak mengejar populariti, nak kejar glamour, benda tu akan jadi sekat. Jadi kat sini inti dia adalah setiap kalau apa yang lagu yang datang daripada ilham tu, kita lagukan aja. So kita letak je dekat platform yang ada. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan kita letak je. Kalau ikhlas, orang mesti support. Tak percaya, cuba try. Cuma satu je, jangan kejar glamour, dunia glamour ni. Tak payah. Tak perlu. Sebab pada saya, kalau makin kita kejar populariti, semakin itu kita rasa kita semakin jatuh. Semakin kita kejar glamour, semakin tu kita rasa semakin ada sifat iri hati, dengki dengan orang. Sebab orang kalau dah dengki, lagu kampung macam ni pun dia orang akan kutuk, lagu bodoh lah, lagu hini lah. Sedangkan lagu itu, muzik itu tiada sempadan. Muzik adalah halwa untuk telinga. Betul tak, bang? Yep. Jadi inti di kat sini, apa yang kita nak buat, so korang kat luar sana buat je apa nak buat, yang penting ikhlas. Baik, tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa dah sebut tentang lagu kampung. Dia dituduh buat lagu kampung, lagu leman.
Baik Pak, sebelum kita pergi ke topik topik lagu-lagu Leman ni, kita sudah lebih orang kata apa, sudah dekat 20 minit bersiaran. Saya rasa diam tak diam dekat 20 minit dah kita bersiaran. Kita nak riliskan sikit apa, nak tak nak orang sebelum kita interview pun orang asyik call, asyik message, dia orang nak dengar secara live apa, petik sikit ataupun plucking ke apa ke pada kami ni. Kita dah 20 minit, so kita iklan sekejap, kita dengar secara live di garasi apa akan bercakap melalui petikan gitarnya. Saya tak nak tahu, saya tak nak tanya apakah lagunya. Baik apa, all yours, silakan. Okeylah, lagu ni saya pun sebenarnya tak berapa. Saya ni seorang yang sangat pelupa tau bang. Kalau sekiranya ada tersalah kata, saya minta maaf lah. Okey. Lagu ni saya tujukan khas buat semua lah bang ya. Sebab kita menangan kita sekarang dalam keadaan yang sangat teruk dengan pandemik COVID-19 yang tak tahu bila akan habis. Jadi lagu ni saya tujukan khas untuk semua. Ya Tuhanku, lindungi hamba-Mu dari segala azab-Mu. Ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Ya Tuhanku, bantulah mereka wira negara yang berkorban nyawa demi negara, bangsa dan agama. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah aku, ya Tuhanku. Oi, hujan. Padu. Kalaulah kita tengok orang dia, kalau kita tengok image yang dibawa oleh Tuan Tubuh, tak sangka lah dia boleh bawa lagu. Itu kata bang, itu dari hati bang. Lagu tu sebenarnya pada saya lagu doa wira negara ni adalah satu doa dalam nyanyian untuk saya, untuk semangat kepada frontliner, untuk para pesakit COVID. Kat mana tahu dia punya point kalau kat para pesakit COVID ni dekat Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Tu bang. Ya. Ya, kalau orang faham, saya tekankan lah. Ya, terima kasih lah Pak kerana mengingati perjuangan our frontliners. Terima kasih Pak kerana mengenang penderitaan, kesengsaraan yang sedang dihadapi oleh para pesakit COVID kita Pak. Cuma saya difahamkan lagu tu asalnya adalah sebuah lagu cinta ya, sebelum Pak mengambil keputusan untuk menukar lirik dia. Boleh share sikit Pak? Baik, lagu tu asalnya lagu Suaramu Syairku. Saya benda ni terlintas bang, macam saya cakap tadi bang benda ni mungkin memang bukan mungkin lah, dah memang daripada atas, daripada Allah. Saya tengah makan dengan family saya malam tu bang saya tengah makan. Sekali saya terlintas dekat otak saya ni, dia terlintas satu macam orang kata ilham Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara
Yang ayat yang saya sebut tu dekat chorus tu, benda tu datang sendiri bang, bukan saya cari. Jadi saya rasa asal tiba-tiba lagu Saramu Syairku jadi macam itu. Jadi saya pun terus saya makan nasi, saya terus rekod je bang. Alhamdulillah bang, bila saya rekod ramai orang pakai. Ada yang tanya saya, Pak boleh tak saya nak pakai lagu ni untuk KKM, untuk hospital, untuk pesakit. Saya kata silakan. Aku tak marah dan aku halalkan. Ambil lah, pakailah lagu tu. Kalau untuk semangat orang bang, jalan. Tengok tuan-tuan tengah makan nasi, itu orang kata orang hebat. Tengah makan nasi, kita tengah bang, makan nasi, ini apa? Saya tak hebat bang, atas tu. Ya. Itu dia tuan-tuan. Saya memang terharu lah. Kerana ramai, bukan apa sebab masyarakat kita selalu melabelkan artis kan Kalau tengok artis tu berdangdut, kalau perempuan tu dia kata ini api ni barang api neraka lah. Kalau tengok artis rock yang rambut panjang apa semua ni, dia kata ini semua ni ini semua akan jadi masuk neraka lah, dilaknat lah apa semua. Tapi abang memberi satu orang kata satu persepsi yang cukup murni. Kerana dalam pada jiwa rock keras abang tu, jiwa keras dalam penghasilan lagu. Tetapi tuan-tuan bayangkan tengah makan nasi, teringat datang satu idea untuk menghargai pengorbanan frontliner dan juga pesakit COVID. Baik, betul Pak. Okey. Kita ambil satu soalan lagi daripada penonton kita. Okey, dia bertanya, ramai orang di luar sana pun mempunyai inspirasi, teringin nak cipta lagu. Kadang-kadang naik motor hantar Grab food tu, tiba-tiba datang idea. Kan, ini kalau buat lagu ni sedap ni apa semua. Tapi dia orang tak ada platform. Yelah, nak main gitar pun tak reti. Nak hantar kat siapa pun tak tahu. Berapa kos kena keluar pun tak tahu. Okey Pak, andaikan bayangkanlah saya ni seorang yang kosong. Tak ada ilmu muzik, tak ada pandai main muzik, tapi saya ada ilham. Saya nak tiba-tiba saya ada ilham, saya nak cipta lagu ke markah saya contohnya lah kan. Jadi saya nak tahu, ada ruang ke kalau orang yang sebegitu di Malaysia ni, ada ruang ke untuk berkarya? Boleh ulas sikit tak? Okey. Dia macam ni bang, untuk berkarya ni sebenarnya unlimited bang. Kita boleh buat sesuka hati kita. Okey. Lagi satu tentang platform kita, macam saya kata tadi, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada segala macam TikTok. Jadi kita kalau macam kata yang kalau contoh saya tak tahu main gitar bang Okey. Saya tak tahu nak salur kat mana. Katanya saya nak salur kat mana, takkan saya nak bagi dekat orang ni. Alamak, kan jadi orang ni tak layan. Jadi kalau saya kalau benda tu terjadi kat saya akan mengkaryakan apa yang diilhamkan tadi tu. Saya akan jadikan satu karya. Contohnya saya akan menyanyi contohnya. La 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 na na, kita rakam punya video, kita letak dekat kita punya Facebook. Sekiranya lagu tu bang dapat menjentik hati orang, benda tu akan jadi viral. Sebab sekarang ni kita hidup kita semua di hujung jari bang. Berbanding zaman-zaman dulu, zaman-zaman fizikal, zaman-zaman kaset, zaman-zaman CD. Benda tu masa tu kita belum ada sosial, semua melalui PR kan yang nak pergi sana sini majalah susah. Tapi sekarang ni kita ada platform yang macam saya cakap tadi, Facebook dan sebagainya. So kita gunakan benda tu dengan baik. Facebook, TikTok, Instagram, inilah untuk kita nak meluahkan karya kita. Janganlah sebab banyak saya tengok orang salah mentafsirkan tentang sosial ni. Ada yang letak gambar bogil, yang menari bergelik-gelik, yang terjojol sana sini kan untuk mendapat perhatian. Pada saya itu dia orang punya masalah. Tapi kalau boleh, kalau kita sebagai pengkarya ni yang nak berkarya ni, kita luahkan isi karya kita tu dekat platform yang ada sekarang ni. Okey. Baik, kita masuk ke topik yang panas ni. Saya rasa Apak pun ada beberapa kali juga keluar dalam akhbar meluahkan perasaan, berkongsi resah apabila Apak dianggap seorang pencipta lagu kampung.
Leman, lagu-lagu Leman. Ada Leman kata, siapa panggil nama saya? Okey, apa dianggap sebagai ini kau bukan level rockers lah, ini kampung lah. Malah saya juga ada baca statement yang apa juga kata sebenarnya ada juga lagu-lagu apa yang tidak dimainkan di radio seolah-olah ditolak oleh stesen dan sebagainya. Ini satu benda baru ni. Sebab kita ingat stesen radio bila dengar je pencipta dia apa Harry Khalifah berebut nak main. Rupanya apa juga menghadapi masalah yang sama. Ini bukan kita nak blame mana-mana stesen radio, tetapi ini adalah satu luahan anak seni. Mungkin apa tidak menunjukkan pada mana-mana stesen sebagai spesifik, tetapi secara general. Sebab kita pun nak tahu. Kita tak sangka bahawa apa pun face the same problem. Dan itu yang tadi dua soalan Pak. Kita pergi apa jawab dua soalan ni. Satu mengenai tuduhan yang lagu-lagu apa ni bercorak lemek ataupun bercorak kampung yang orang elit takkan dengar. Itu satu. Yang kedua, bila apa kata lagu apa seolah-olah dianaktirikan dan banyak kali tidak diterima oleh stesen radio. Baik Pak, teruskan. Okey, kita jawab yang pertama dulu ya. Saya ni kadang lupa. Nanti abang ingatkan. Baik, tentang lagu Leman. Sebenarnya saya tidak pernah meluahkan apa yang orang kutuk saya. Jadi apabila statement tu sampai, orang share kat saya sekadar berkongsi, betul ke aku ni tak boleh pakai kan. Jadi bila saya nak berkongsi dengan saya punya kawan-kawan kat Facebook. Jadi pada saya, bila orang kutuk saya tentang lagu Leman ke, lagu kampung ke, sebenarnya saya tak ambil peduli bang. Sebab kita semua berasal daripada kampung. Betul tak bang Okay. Baik, itu lagi kita satu akui, no problem. Okey, lagi satu, saya ni kalau nak diikutkan bang saya seorang peminat music rock, saya peminat metal, saya peminat music yang keras. Kalau saya nak beat rock, saya tak boleh lawan Ekspedisi. Saya tak boleh lawan Amok. Saya tak boleh lawan dengan mana. Jadi kalau saya nak mencari rezeki, saya nak lawan band-band besar ni, abang rasa anak-anak saya boleh makan tak bang? Ya, okey. Abang faham sebab kita masih ada band-band besar. Kita ada Lavender, kita ada Wings, kita ada Search, kita ada Babylon, kita ada Ekspedisi, kita ada Amok. Ini semua band-band besar. Kalau kita ni orang baru, macam saya ni bang orang baru, saya nak langgar dia orang ni, saya rasa tak boleh. Memang tak boleh. Sebab dia orang besar. Jadi saya rasa, tak boleh lah. Jadi saya kena ketepikan sekejap saya punya rasa rock ni. Jadi saya terpaksa, saya tengok, saya kaji apa yang orang suka. Okey, saya dengar ni, saya dulu, saya banyak main band orang kahwin tu bang. Jadi saya tengok kat sini, bila setiap kali lagu macam ni, orang joget lambat. Banyak gila, ramai gila. Tapi bila lagu macam ni, tak ada orang. Lagu macam ni pula, ramai pula. Jadi kat sini saya terfikir, diorang ni suka lagu yang keci-keci, lagu yang senang tangkap, lagu yang boleh bergelik-gelik. Jadi kat situ, saya buat lagu-lagu, orang kata, lagu yang senang dia dengar. Sebab muzik ni tak ada batasan bang. Nama pun industri muzik tanah air. Nama pun kilang. So keluarkan je lah. Nak dengar, tak nak dengar, tutup. Settle. Terima kasih kepada Abang Hassan Babylon. Ini pun saya punya baru sebut. Baru sebut. Saya baru sebut nama band Babylon tadi, dia dah keluar. Dah ada ke dia? Terima kasih Abang Hassan kalau online. Kami di Garasi juga sangat menghormati pengalaman yang Abang Hassan miliki. Okey, so itu soalan pertama. Maknanya tadi bila soalan mengenai lagu kampung tu, maknanya jawapan apa ialah kerana at the end of the day sebab untuk mencari rezeki. Betul lah? Ya, betul bang. Ya. Tapi itu tidak bermakna tidak bermakna you menghancurkan kualiti walaupun lagu tu macam tidak. Yes. Walaupun apa kata lagu ibarat keluar kilang, tapi saya tengok berkualiti dia tetap Saya bang saya kata di industri muzik macam-macam ada lagu gedebak-gedebuk. Jadi kalau macam time lagu saya ni, saya just buat lagu yang orang nak dengar je. Kenapa saya nak kena buat lagu yang orang susah nak dengar? Jadi bila orang susah nak dengar, macam mana saya nak sara anak bini saya bang? Ada orang kata kat saya siapa ni jenis berkarya cari duit. Jadi aku memang cari duit. Kalau kita berniaga cari apa bang? Cari duit lah. Cari duit. Ada saya pernah tengok ada satu budak dia duduk kutuk saya
cukup bang Dia kutuk saya gerbak-gerbik. Tapi bang, kuasa Allah Ta'ala bang, saya tengok dia sendiri duduk basking. Bila bermimpi kamu, jaga dari tidurku. Abang rasa orang macam tu nak dikategorikan orang yang macam mana? Ini bang, kalau abang tanya Abang Hassan Babylon, dia ada jawapan dia tersendiri. Saya rasa nanti saya minta sangat abang kalau boleh abang interview Abang Hassan Babylon. Kalau Abang Babylon setuju, kita lagi 10 kali setuju. Saya akan pujuk dia nanti bang. Okey, itu soalan pertama. Saya rasa semoga tuan-tuan di luar sana dapat hadam maksud apa tadi. At the end penghujungnya adalah untuk mencari rezeki. Muzik itu universal. Ya, betul. Kita cari makan kot. Kalau tapi satu perkara menarik lah, sebab apabila Apak menyebut nama-nama band terkenal ni, seolah-olah Apak sangat merendah diri. Sebab saya rasakan permainan seni Apak juga, walaupun mungkin tidak sehebat, tapi at par. Tapi Apak masih lagi menganggap Apak agak novice ataupun amateur dalam seni muzik ni Bang, macam ni bang saya menyusun 10 jari bang. Kehadiran saya dalam industri muzik bang, saya memandang tinggi legend-legend saya bang. Contohnya macam saya cakap tadi kan, kita ada Babylon, kita ada Search, kita ada Wing, kita ada Expedition dan sebagainya. Saya orang baru, kalau saya nak buat rock tadi bang, saya nak libat orang, saya kena pijak bang oi. Jadi saya rasa dekat situ saya cuma dalam hati saya ni, masing-masing ada kat dalam hati saya bang. Saya tak malu bang bila orang kata, kau minat dengan lagu Ekspedisi? Yes, saya minat. Kau belajar main gitar dengan Hassan Babylon ke? Ya, betul saya belajar. Saya tak malu bang. Tak semua orang macam tu. Tapi kadang-kadang ada orang, lu dengar Ekspedisi ke? Tak. Gua dengar lagu orang putih. Dalam hati dengar bang. Di hentian ini. Lumrah bang, manusia semua macam itu bang. Tapi kalau saya jujur je. Sebab tu saya kata apa kita buat, biar ikhlas lah. Terbaik. Okey, kita pergi ke soalan kedua. Saya pula lupa apa tadi? Abang lupa, saya lagi lupa bang. Okey, satu pasal ni dah ditolak oleh stesen radio. Ini benda baru ni. Okey. Sebenarnya bukan ditolak bang. Saya tak tahulah daripada mana abang dapat yang pasal ditolak. So saya tak pernah lah nak kata, alah radio tak nak main lagu aku lah, alah inilah. Dia sebenarnya macam gini. Mungkin lah pada saya hanya beberapa stesen sajalah yang tak pasang. Mungkin cita rasa mereka lagu saya tu tak kena dengan diorang. Tapi yang selebihnya bang, contohnya macam radio-radio RTM, radio swasta ada yang bagus, diorang pasang je bang. Kita tak perlu sebut lah siapa yang tak pasang kan. Tapi mungkin cita rasa saya diorang tu tak kena dengan lagu saya, macam tu lah. Tengok, simple dia jawab kan. Maknanya apa ni, kalau nak cari kontroversi memang payah. Apa very open dalam hal ni. Yalah, biasalah tiap-tiap stesen radio mungkin dia ada identiti sendiri apa kan Betul. Tak bermakna kalau dia tolak dari lagu kita bukan tak bermakna tak berkualiti, tapi mungkin dia tak selari dengan identiti radio. Benar-benar kita nuzul aja lah. Betul bang. Apa? Kita ambil satu soalan daripada penonton. Dia kata apa ada kaitan dengan arwah Samad left-handed ke? Atau macam mana? Betul ke Pak? Baik, saya dengan arwah Samad left-handed ni sebagai cikgu dengan anak murid. No wonder. Maksudnya sama macam saya dengan saya belajar gitar, saya belajar tentang sound, saya belajar tentang erti gitar dengan Abang Hassan Babylon. So sama je. I see. Dan kami pun anggap kami macam saya dengan Abang Hassan Babylon, kami dah macam adik-beradik. Saya dengan arwah Samad pun dah macam adik-beradik. So saya orang yang macam gitu bang. Saya suka letakkan diri saya, kalau lu tua, aku adalah adik engkau. Kalau engkau budak, engkau adalah adik aku. Macam hari tu abang telefon saya tak tahu, saya dengar suara macam orang muda kan. Jadi bahasa saya dengan abang tu tapi saya dah minta maaf, betul tak bang tak apa, tak rahal. Maksudnya saya dah minta maaf. Abang kau saya, halo Pak, saya dengar dekat line phone macam suara umur 30-an ke bawah kan. Jadi bahasa saya tu engkau aku. Tapi bila saya dah save, saya tengok alamak, kan abang hantar link
Alamak, dia ni otai. Aku dah berdosa. Sebab mak saya ajar saya, bang, kau jangan sekali-kali kau kurang hajar dengan orang tua. Saya ingat sampai sekarang. Sebab tu bila saya bercakap dengan orang tua, bang, kalau saya bahasa aku, kau abang tolong tampar muka saya supaya saya sedar diri. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey Pak, ni kita ambil lagi soalan daripada penonton ni. Dia kata apa tadi dah sebut dah, apa ada suka berapa band, respect berapa band. Dia orang nak tahu apa sebenarnya band ataupun pemain gitar ataupun pemuzik mana yang menjadi idola apa? Okey, dalam dan luar negara. Mungkin bila dia orang dah dengar pengakuan apa ni, jadi dia orang tahulah, oh patutlah apa ni begini-begini. Dia suka begini-begini. Silakan Pak. Baik, macam saya ni bang, saya ni gitaris kampung lah bang. Confirm lah saya dengar yang Malaysia je bang. Saya dengar juga yang luar negara, cuma saya yelah, kalau saya nak pergi memang tak dapat lah kan. Tapi dalam Malaysia ni saya jumpa banyak gitaris yang bagus-bagus. Seperti contohnya saya jumpa Abang Hassan Babylon. Saya dulu bang saya ni seorang peminat band Amok, kalau abang nak tahu. Kalau semua nak tahu apa dia, seorang peminat muzik Amok. Jadi dalam masa saya dengar petikan gitar tau. Saya dengar kata, apa benda ni, macam mana ni kan. Saya tak tahu itu adalah Abang Hassan Babylon tu bang. Sebab Abang Hassan Babylon ni dia banyak guitar work dalam Amok Jadi last kali bang, baru saya tahu di umur saya yang 40-an ni, baru saya tahu itu adalah Abang Hassan Babylon. Jadi kalau pada saya, first idola saya adalah arwah bapa saya. Oh, arwah juga pemain gitar? Dia main gitar. Okey. Lepas tu bila saya dah jumpa dengan terus masuk pasal Amok tadi, pasal lagu Amok, saya terus beridolakan gitaris tu. Sedangkan benda ni Abang Hassan Babylon yang punya kerja kan. Jadi saya tak tahu tu bang. Saya tak tahu. Saya rasa bagus gila lah. Jadi saya pun tampal. Saya budak-budak lah bang kan. Tapi bila saya dah tahu bang, saya rasa rupanya betul lah. Apa yang saya idolakan ni, rupanya orang di depan mata saya, Abang Hassan Babylon. Kalau saya dalam hati saya lah kalau untuk luar negara macam-macam bang. Kita ni kalau boleh dalam muzik, kita ambil semua bang. Kita ambil semua. Okey. Kita dengar Malmsteen, kita dengar Steve Vai, kita dengar Joe Satriani. Kita dengar lah siapa-siapa lagi. Metallica sebenarnya. Kita dengar sekadar untuk ilmu diri kita je. Untuk diri kita sendiri. Tapi kalau boleh kita pada saya jangan jadi macam diorang. Sebab diorang dah mencipta nama diorang. So kalau kita nak jadi macam diorang, contohnya nak ikut yang sama, pada saya penatlah kita bang. Kita praktis yang malam. Tapi bila orang kata, lu main macam dia ni kita bangga. Sepatutnya kita kena bangga. Lu budak tu main macam lu Mana nak bang? Nak budak tu main macam kita ke, atau kita main macam dia? Sedangkan kita praktis siang malam tak tidur, sakit demam. Last kali, lu main macam dia Alamak. Sepatutnya gua dengar budak tu main macam lu. Itu patut kita bangga abang. Macam tu. Kalau saya punya perkataan saya salah tu, saya minta maaf. Tapi kalau pada saya, diri saya, itulah saya bang. Saya suka bunyi saya sendiri. Saya tak suka bunyi macam orang. Okey, bercakap tentang bunyi sendiri. Kalau tadi kita dengar Doa Wira Negara, Abang Bonza kita dengan suara yang mendayunya. Okey, kita difahamkan, bukan kita difahamkan lah, kita tahulah kalau sebut pasal Pak ni, dia punya permainan gitar dia tu memang hebat, memang dahsyat. Allahu Akbar, tidaklah bang. Saya yang hanya tahu main rebana ubi pun boleh respect ni. Saya yang respect abang sebab abang boleh main rebana ubi. Saya tak boleh. Saya nak belajar dengan abang sekarang ni. Saya main rebana yang ubi tu bengkang. Okey, untuk next kita rehat sekejap. Penonton duk dengar kita bercakap je ni. Nanti kan diorang kata, kami nak tengok abang apa main, bukan nak dengar celoteh. Okey, no problem. Saya no problem. Okey apa? Peminat minta belanja petikan gitar instrumental Pak. Kalau nak instrumental, bang, kalau nak instrumental saya nak minta maaf lah, sebab gitar kapuk saya ni, tali saya tak cukup satu putus.
Okey. So kalau saya nak main instrumental lagu session saya tu saya kena ada gitar elektrik tapi saya kat luar semua saya tak apalah tu nanti lain kali lah. Lain kali. Kita bersembang je. Diorang ni semua okey bang. Kali tak cukup satu. Kali tak cukup satu. Okey, penonton nak tengok lagu kali tak cukup satu. Macam mana? Boleh tak main satu lagu apa saja, hantam saja. Janji bunyi. Janji bunyi bang. Janji bunyi, silakan. Kalau macam gitu kau tali tak cukup satu, saya tak boleh nak main gitar bang. Oi, saya kena pegang chord ni menyanyi boleh le. Okey, tak ada hal. Hantam saja lagu. Baik, lagu apa bang? Okey, lagu ni lah kita ambil lagu kampung lah bang ya. Roja. Lagu ni bang. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Dengar. Mula di hari itu bila aku bertemu, gadis sungguhnya ayu, mata aku terpaku, hati mula bertanya, adakah dah berpunya, lantas sekelip mata orang bersamanya, rupanya dia. La 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 la. Go sama-sama kawan. Dia milik orang. Dia milik orang. Dia milik orang. Come on. Dia milik orang. Dia milik orang. Dia milik orang. Dia milik orang. Itu bang, dia milik orang. Ya. Tu dia yang kata putus tali tu. Nampak tak? Yang kata putus tali tu pun terangkat kaki. Kalau penuh lah tali dia tu. Okey, Pak. Terima kasih. Ni kita pergi soalan bagaimana Pak melihat industri muzik tanah air sekarang ni, khususnya dalam era pandemik ini, kerana kita pun tengok ramai artis yang dah mula rasa give up, ramai musician yang dah mula beralih arah, malah tak kurang juga yang masih lagi terkapai-kapai, tak tahu nak buat apa dengan keadaan yang tidak menentu ni. Tapi kita tengok alhamdulillah lah, kita ini kita tengok lah, kita tak tahulah orang yang nak menanggung kita tengok apa macam steady lagi, masih lagi alhamdulillah, syukur. Mungkin ada apa nak kongsi dengan kita tentang nasib anak seni di zaman pandemik ini Pak? Baik, saya bang, jangan kata saya tak terkesan tu bang. Saya juga terkesan dengan musim-musim sekarang ni, kita dengan kekangan PKP, COVID-19 yang tak tahu bila kesudahannya. Saya juga terkesan sebab saya 2 tahun tak ada persembahan pentas bang. 2 tahun saya tak ada show. Jadi sebenarnya saya ni lebih kepada berusaha lah bang. Saya masih lagi boleh berusaha. Saya buat lagu. Sebab sekarang ni kalau kita buat lagu, kita letak kat YouTube kan, kita ada kita punya imbuhan juga. Jadi kat sini saya nak ajak kalau boleh pada semua musician yang ada tu, masa ni kita buat je apa kita boleh buat. So masa ni kita jangan malu bang. Jangan malu. Jangan malu. Kita buat je. Kita buatlah apa yang kita nak buat. Contohnya macam kita berkarya dalam YouTube. Kita kalau ada YouTube channel, so kita keluarkan je apa bang. Keluarkan je. Saya buat benda ni bang sebelum pandemik tu saya dah buat dah bang. Saya dah ada account channel, masa saya show pun saya tak boros, saya saving. Tapi alhamdulillah lah bang, bila jadi benda macam gini saya rasa macam saya alhamdulillah saya masih ada simpanan. Jadi dengan simpanan saya tadi ni, saya ambil yang penting je. Dalam masa saya ambil tu, saya berkarya, saya buat lagu. Saya macam gitulah bang Macam gitu. Apa? Dalam banyak-banyak lagu yang apa cipta, okey? Ini soalan klise tapi bagi saya itu soalan wajib lah untuk kita tanya ni. Baik. Agaknya ada tak satu-satu lagu yang paling terkesan ataupun paling memang tak boleh lupa proses penciptaannya sehinggalah dia menjadi sebuah lagu.
Jadi ada tak apa-apa lagu yang apa sangat-sangat ingat sampai sekarang? Rasanya kalau cakap buat lagu tu tak ada lah bang, sebab saya main belasah je. Kalau soal belajar gitar tu ada lah, saya kena belasah je. Lagu yang paling suka lah dalam banyak-banyak yang apa cerita? Pada saya menghormati semua karya-karya saya. Yang lebih saya macam mana yang saya terharu lah bang dengan lagu ni lah, dengan lagu Hang Pi Mana, sebab Hang Pi Mana tu yang menaikkan nama saya dan Khalifah, nama saya dengan Yabang. Lepas tu bila dah Hang Pi Mana tu lagu Doa Wira Negara bang. Doa Wira Negara dengan suara musyairku. Tapi suara musyairku tu dia dah memang macam itu. So lagu Doa Wira Negara ni bang, saya rasa kadang-kadang saya nak menangis pada bang bila saya tengok bang bekas-bekas pesakit COVID yang dah bebas daripada COVID-19, dia menyanyi lagu tu bang depan misi, depan doktor ramai-ramai. Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah mereka. Doa tu bang yang saya berdoa dalam nyanyian tu bang, dia orang pakai untuk KKM, untuk frontliner bang. Saya rasa macam benda tu sangat menyentuh hati saya bang. Doa Wira Negara. Apa dan media sosial. Apa dan media sosial. Kita melihat apa menggunakan sepenuhnya kaedah media sosial ni untuk interact dengan penyokong ataupun peminat apa, sehingga sekarang saya difahamkan page saja pun dah di Facebook 1 million lebih, lagu-lagu kat YouTube pun dah beratus ribu, mungkin ada yang dah cecah ada macam Wira Negara tu katanya dah mencecah 29 million. Ya bang, betul. 9 juta tontonan dan sebagainya. Artis kampung tetapi menggunakan sepenuhnya peluang di media sosial, especially untuk interact with your fans dan juga followers. Boleh kongsi sikit tak macam mana asalnya apa boleh terdetik bahawa mungkin aku kena gunakan my account, media social account. Macam mana apa boleh aktif dengan media sosial ni? Baik bang, sebenarnya fans saya, penyokong saya, peminat-peminat Khalifah, saya gunakan ni sebab saya rasa saya nak dekatkan diri saya dengan diorang. Kalau saya macam mana saya tak pernah lah bang saya nak rasa saya ni star ke, saya ni hebat. Tak pernah bang, sumpah demi Allah saya tak pernah rasa macam tu. Bila dengan Facebook ni, cara saya nak dekat dengan orang, takkan saya nak pergi rumah ya, orang kata saya ni gila pula kan. Jadi dengan sebab daripada awal tadi saya dah cakap, sekiranya kalau ada yang nak berkarya, gunakan platform ni betul-betul, laman sosial ni yang ada. Jadi dekat sini juga, inilah caranya untuk saya merapatkan silaturahim saya dengan follower saya, dengan rakan-rakan saya. Sebab kena pula zaman sekarang ni, kita tidak dibenarkan bersalam dengan orang, kita tidak dibenarkan berpeluk sesama kita. Kalau kita mesra, kita peluk orang itu. Tapi nasib baik ada laman sosial ni, jadi saya gunakan benda ni untuk saya bagi tahu, okey, saya nak buat apa. Saya makan burger, saya akan bagi tahu orang, okey, ini burger ni. saya akan berkongsi bang. Kadang-kadang bang ada orang minta saya review ada orang minta saya review barang-barang diorang. Sekarang ni diorang dengan tak dapat nak kerja. Jadi dia kata, Pak boleh tak nak minta tolong review, saya baru berniaga, kata dia. Berapa saya nak bayar ke apa? Alamak, saya kata kalau awak baru berniaga, takkanlah saya nak charge. Tak apalah, awak hantar barang, saya review kan. Tu kalau baru nak berniaga lah. Tapi kalau perniagaan dia dah maju daripada dulu sampai sekarang, kalau nak free juga, tu tandanya orang tu nak guna kita. Ya betul. Tapi kalau kepada kawan-kawan kat luar sana yang memerlukan pertolongan macam nak review barang ke, nak bagi tahu je dengan saya. Saya insya-Allah kalau saya free saya akan buat. Dah banyak dah saya buat kopi orang, saya buat kadang-kadang. Baru-baru ni saya tolong siapa penyanyi Amalina. Saya beli makanan tu, saya review. Ya, saya tengok ya. Lepas tu ada pula lah macam-macam lah bang, kadang-kadang
saya tolong orang meniaga jam G-Shock saya bantu dia daripada segi saya share, saya beli. Sebab saya tengok sekarang ni ramai anak-anak muda kita ni dah mula berniaga online. Benda tu bagus bang. Teruskan je. Kuatkan awak punya, diorang kena kuatkan diorang punya promosi je. Pak, nampaknya Apak cukup menyanjung, cukup mengangkat peminat-peminat Apak. Apak kalau boleh Kuala Kubu dan juga Kota Baru, antara Kuala Kubu dan Batu Feringgi, antara Kuala Kubu dan Kuala Kelawang, kalau boleh tidak ada beza. Maknanya betul, kalau boleh Apak nak sentiasa bersama peminat Apak. Waktima Apak berada sekarang ni di Kuala Kubu pun, tetapi seolah-olah ada di depan mata. So Apak menggunakan penuhnya Instagram, YouTube, Facebook. Apak sangat menghargai peminat Apak. Bagaimana pula dengan haters? Bila cakap pasal media sosial, dalam kehidupan kita tidak akan bebas daripada unsur haters ni. Kita akan ada komen-komen yang toksik. Saya sempat tengok di YouTube apa yang terbaru lagu Sencen tu yang hebat tu. Ada pula seorang session tu, ada masih terdapat lagi komen-komen toksik dan sebagainya. Di satu sudut Apak sangat mengangkat netizen yang ataupun follower Apak. Di satu sudut lagi, seperti mana orang lain, Apak juga tidak bebas daripada menerima kutukan, cercaan, komen-komen yang negatif yang berbau toksik ni. Macam mana pula Apak handle benda tu? Baik, kalau pada saya bang, haters ke, orang mulut longkang ke, toksik ke, asid ke, kita tak boleh lari bang. Macam saya tak boleh lari dengan benda-benda macam itu. Benda ni warrior, keyboard warrior kan. Tapi kalau pada saya, kalau nak kutuk itu, bagi saya itulah bagus untuk kita, supaya kita ni sedar diri. Sebab kita ni manusia kadang-kadang teralpa juga. Bila kena pujian sikit, kita dah jadi bongkak, kita jadi riak, jadi takbur. Mulalah sombongan sana, sombong orang sini, belagak tentu hala. Jadi pada saya, sekiranya ada orang tu membantai kita, saya ambil benda sebagai pembakar semangat saya lah. Orang ni bantai, alah sakat lagu kampung ni aku boleh main. Tapi kalau rasa dia boleh main, dia jalankan lah. Tapi Alhamdulillah lah, setiap kali bila ada haters yang mengecam saya, ada haters yang menghina saya, Alhamdulillah, follower saya ni selalu ada dengan saya bang. Paling saya terharu bang apabila ada satu, sedih jugalah saya, ada satu page di Facebook yang saya tak perlu cerita lah nama Facebook tu kan. Kalau saya cakap pun tak mau lah bang kan. Dia boleh ambil kisah lama di Twitter tu, sekiranya ada dekat-dekat situ dia punya statement selagi ada insan bernama Harry Khalifah, muzik tanah air takkan maju. Tu benda tu dah settle lah bang. Biasalah hater, dia akan cakap lah apa nak cakap. Tapi ada satu page ni, dia boleh ambil, dia letak, lepas tu dia nak bincangkan. Abang rasa patut ke buat macam tu bang? Ya. Okey, sekadar nak ambil nama, tak payahlah nak buat macam tu kan, nak jadikan isu. Tak perlulah. Tapi Alhamdulillah bang yang datang backup saya, THR Gegar, dia orang call saya tentang kes ni. Lepas tu yang paling saya terharu adalah ada seorang legend bang yang datang, yang timbul masa saya dalam orang kata dalam, saya tengah kaget, tengah terkejut. Tu Hassan Babylon. Dia bangkit bersuara untuk saya, sedangkan masa tu saya tak kenal. Dia tak kenal saya tahu dia. Dia tak kenal saya. Dia rupanya dia tengok saya dekat sosial, dia bangkit, dia bagi statement yang bila saya baca bang saya rasa wah, this is a legend. Tu dia Abang Hassan Babylon. Saya salute dia bang. Jadi inti dia kat sini bang. Inti dia kat sini, kita jangan takut dengan hater. Kalau kita nak berkarya, kita jangan takut dengan diorang. Diorang akan berbunyi je. Kalau kita down, kita jangan berkarya lah. Tapi kalau kita nak lawan dia, kita lawan cara psikologi. Kau ni bodoh abang. Terima kasih kerana membetulkan apa. Contohnya, kau main tak sedap lah abang. Aku rasa kau pergi buang lah. InsyaAllah saya akan betulkan lagi. Kita psycho je. Kita jangan kau bodohkan aku bodoh kau.
macam tu kita takkan lama bang. Luar biasa. Pak ada 8 orang cahaya mata. Ya. Rasanya ada Tujuh satu lembut. Satu lembut. Okey, 7. Okey, sorry. 7. Jadi ada tak yang dah nampak dah nak turut jejak langkah ayah dia, ataupun sekiranya betul ada yang nak menurut jejak langkah ayah dia, bapa dia ni setuju ke tak ni? Ni cuba cerita sikit. Okey. Saya ada 7 anak yang saya nampak tu 2 orang, iaitu anak sulung saya dengan anak perempuan saya Combi. Lepas tu anak ketiga saya ni dia lebih pada kreatif, dia ikut saya punya kreatif. Okey. Tapi macam saya dengan anak-anak saya bang, saya tak paksa dia orang bang. Kalau kau rasa nak main muzik, kau main betul-betul. Macam mana arwah abah ajar saya, macam tu juga saya akan ajar anak saya. Nak main muzik, main betul-betul. Agama jangan lupa, jangan jadi bongkak, jangan jadi sombong, riak, takbur dan sebagainya. Sekiranya diorang nak jadi askar, ya silakan. Tapi kalau muzik, kalau diorang suka, nak macam mana? Silakan lah. Apa? Ini saya tengok banyak juga artis baru yang gila. Kita tengok macam mana ada artis bukan Melayu seperti Santesh. Kalau tak silap saya, budak-budak Floor 88 pun banyak juga dapat sentuhan apa. Dan ni yang terbaru saya dengar apa? Mak Zain. Mak Zain. Ya, jangan dah keluar lah. Okey. Maksudnya apa bukan saja go solo, tetapi dalam perjalanan itu juga apa membawa sekali orang-orang baru, orang-orang layman ni, orang-orang marahain untuk naik bersama apa. Kenapa begitu Pak? Apakah yang mendorong apa untuk bawa sekali budak-budak muda ni untuk sama-sama pergi ni? Boleh cerita sikit Pak? Baik bang, sebenarnya saya lebih kepada berkongsi bang. Saya lebih kepada berkongsi rezeki. Saya ada masa ni, kalaulah saya masih ada dalam industri muzik, siapa memerlukan pertolongan saya insyaAllah saya akan bantu. Macam saya buat naik Mak Zain. Sebab saya pandang pada bakat bang. Sebab dalam Malaysia kita ni bang, banyak gila orang yang berbakat. Yang diorang kadang-kadang diorang malu. Kadang-kadang kita tengok bang orang ni badan ni gemuk. Tapi suara dia bang, kalau suara dia bagus, saya ambil bang. Paras rupa tu pada saya itu bonus lah. Kalau ada tu bonus. Tapi apa yang saya pandang tu adalah bakat dulu. Sebab benda ni anugerah Tuhan bang suara kalau suara tu kalau dia boleh menyanyi, dia mengaji lagi bagus lah. Jadi saya tak nak, saya kalau boleh kalau dia betul-betul dia menyanyi, saya ambil. Kadang-kadang bang ada orang cakap saya, kau ni kenapa kau ambil orang gemuk, kenapa kau ambil orang yang kulit macam ni, kenapa? Saya tanya dia, kenapa salah ke? Tak adalah, ambil lah yang handsome sikit. Ni kena yang kalau aku nak cari handsome tak boleh nyanyi nak buat apa? Banyak dekat Malaysia kita ni muka yang macam saya ni bang. Muka saya yang pecah rumah ni bang. Bukan saya lah tapi muka saya ni macam rumah lah. Diorang tu bang, muka yang macam saya ni, diorang tu mempunyai bakat yang bagus. Saya banyak dapat macam tu. Selalunya saya lawan je. Kalau lu sini tak nak lah. Benda ni kuasa Tuhan. Mana kita tahu kok kita buat dia berjaya. So nanti dia akan bantu kawan dia pula. So dalam masa sama kita membantu dan kita berkongsi. Apa susah ke nak menempatkan diri dalam industri hiburan tanah air? Perjalanan kerjaya apa kan? Sebab apa ni orang kata apa? Sebab yang selalu naik ni penyanyi. Tapi apa ni lebih bermula pada gitar. Menyanyi ni kemudian. Jadi susah. Kalau apa tengok balik 20 tahun ke belakang. Adakah apa merasakan terkejut apa boleh sampai ke saat ini 20 tahun boleh cuba boleh kongsi dengan kami? Pasal perjalanan Yalah, dia pada saya jadi diri sendiri bang. Jadi diri sendiri. Okay. Kita jangan macam saya ni dah memang orang tahu watak saya ni gila bang. Saya ni memang orang banyak mulut, orang banyak bercakap kan. Tapi dalam masa sama saya mencuba benda yang saya tak pernah cuba. Contoh, saya adalah gitaris kumpulan Khalifah. Saya ada penyanyi saya yang sangat bagus suara dia, iaitu Yabang. Suara dia memang kita tak nafikan memang bagus. Kan?
Tapi dalam masa saya buat lagu Khalifah, ada satu lagu yang macam ni macam tak kena. Contohnya macam lagu Dia Milik Orang tadi. Kalau Khalifah bawa agak-agak kena bang. Dia milik macam tak kena lah. Dia milik orang. Tak kena lah kan. Jadi saya ambil benda ni kata tak apalah. Lagu-lagu longkang macam ni biar aku yang nyanyi. Jadi saya ambil benda tu bantai lah, rembat je. Alhamdulillah bang. Kalau kita ni ikhlas bang, kita ni ikhlas untuk nak berkarya, Allah tu adil bang. InsyaAllah dia mesti bantu. Tapi kalau niat saya pada awal-awal, aku lagi hebat daripada yang bang. Tuhan tu akan hadkan saya macam tu je bang. Allahu Akbar. Kuasa Tuhan ni besar bang. Ikhlas je. Apa itu ikhlas. Macam yang abang dia tengok saya menyanyi, dia tak marah, dia sokong. Dia sokong saya. Macam saya buat, sekarang kata sekadar lagu-lagu longkang ni, biar saya nyanyilah. Lagu A ni bagi Khalifah. Itulah. Okey bang. Walaupun lah orang kata ada 4 tali je. Ini untuk minit-minit terakhir ni. Untuk minit-minit terakhir ni, saya rasa bersalah kalau saya menutup kita punya perbualan ni. Kalau penonton tengok, daripada lama kami tunggu 2 lagu je main kan. Masak saya pak. Masak saya. Penonton tak hentam saya pak. Please lah satu lagu. Walaupun 4 tali, mungkin lagu yang orang nak dengar ke, ataupun lagu yang apa. Terus pak. Okey. Lagu ni saya nak keluarkan insyaAllah tak lama lagi Lagu ni tajuk dia Amy. Tapi lirik dia saya lupa bang. Amy pula. Semua nama perempuan ada. Saya lupa lah lirik dia bang. Boleh pula lupa. Apa kata kita suka lagu lain? Okey, Amy tu. Saya ingat. Saya lupa bang. Saya lupa. Okey, kita suka lagu dia. Tertunduk-tunduk memanggil burung, itu suara merdu didengariku. Cuba ku lihat siapa itu, bertudung lampu, baju berwarna biru. Ustazah baru di sekolahku, menjadi buah mulut kawan-kawanku. Ada perasaan juga berangan, pada ustazah ada yang gila bayang. Ku jumpa dia, ku tanya dia, ustazah siapa? Kenapa dia jauh cerita semua kawan-kawanku? Hanya suara dia berkata, tidak berpandangan mata. Tunduk di meja, wajah berpurna, Siti Fatimah namanya. Aduh. Itulah yang korang kata lagu kampung kan. Inilah lagu yang paling bestnya. Memanglah betul bang. Pak, kalau sembang ni cerita, dengar Boyz II Men, bukan main. Kalau sembang dengan suka siapa? Christina Aguilera katanya. Dalam kereta pasal lagu Ustazah siapa? Ambil kau pada muka kau. Yang kata lemah sangat kan? At Ya. one time, lagu tadi saya difahamkan, lagu tu ke yang dimainkan oleh pasukan tentera laut Amerika Syarikat, betul ke? Betul bang, lagu tu bang. Wow. Tuan-tuan, yang tuan-tuan tuduh kata inilah orang lagu-lagu leman ni, lagu itu dimainkan oleh anggota tentera laut Amerika Syarikat. Boleh betul. tengok, boleh cari. Pak, saya sikit bila tahu askar Amerika pun main lagu komen ni. Terkejut
Oi, terkejut lah bang. Lagu kampung kot, lagu yang dia ini orang. Lagu orang kutuk, lagu itu sekali dia orang main. Oh. Bang, itu saya kata bang tadi bang, itu Tuhan punya kuasa bang. Ya, Tuhan punya kuasa. Dia kutuk lah, itulah, pergilah Harry, pergilah apa sekali orang luar juga yang main. Contoh bang contoh saya ambil pendekatan, saya sentuh sikit bab gitar ni bang, yang macam Abang Hassan Babylon Abang tahu tak, Jerman punya pembuat gitar pandang dia dan jadikan dia duta untuk gitar Schroeder. So abang rasa macam mana? Ya, duta gitar Schroeder Yes, Mike Schroeder. Saya follow tu Abang Hassan tu. Ya. Yang ni gitar hijau tu Ya, betul bang. Okey. Dia satu-satunya anak Malaysia yang dapat jadi duta untuk gitar Jerman bang. Saya bangga tau bang. Saya bangga gila. Abang Hassan tu dia duduk mana bro? Johor. Abang Hassan dia duduk di Semenyih. Oh, Semenyih. Okey. Alright Pak, kita dah masuk ke minit-minit terakhir. Diam tak diam, tuan-tuan dan puan-puan ni. Saya rasa ni antara interview panjang ni. Kalau masuk TV ni, tuan-tuan boleh dengar 10 minit je. Tolak iklan, tolak apa-apa semua. Nasib baiklah Mark Zuckerberg ni dah ada Facebook. Kita boleh sembang panjang-panjang. Dan tuan-tuan juga tadi disajikan dengan lagu-lagu hebat. Walaupun dengan hanya 4 tali saja tuan-tuan. Kalau siap dengan amplifier lah, dengan apa, tribolo apa. Saya tak tahu. Tribolo. Laptop kita ni. Baik. Apa Harry Khalifa ataupun nama dia apa Ahmad Hairis apa? Dah tu sekali bang. Orang apa Harry Khalifa pada lebih hampir 2,000 orang yang real time tak berganjak. Terima kasih. Saya rasa kalau campur ke semua ni kita dah mungkin dah cecah puluh ribu ni yang menonton ni. Baik. Terima kasih. Dalam tempoh 1 jam lebih kita menelusuri cerita siapa, lagu-lagu ciptaan luahan hati segalanya tentang Baik, untuk kalimah terakhir kepada para peminat dan juga orang yang baru nak minat. Mungkin selama ni tak minat. Dia tengok garasi ni. Aku nak minat lah lepas ni. Nak minat. Ataupun haters dan semua sekali di luar sana yang sedang mengikuti live streaming kita. Garasi di Kuala Lumpur dan di Kuala Kubu Baru. Ucapan terakhir. Silakan. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga buat Garasi TV kerana sudi menginvite saya dalam live yang sangat bagus, yang sangat padu pada saya. Dan terima kasih kepada follower saya, follower Garasi TV yang ada dekat dalam live ni. Kata tadi berapa? 2,000 lebih bang real time Terima kasih kerana support kami. Terima kasih kerana support Garasi TV. Saya nak, kalau boleh saya nak minta, boleh tak kalau saya nak bagi tahu sikit bang? Ya, sila. Promo sikit. Saya harap habisnya live lah ni, bolehlah pergi ke channel Padu Record untuk kita sama-sama dengar, like, komen dan share lagu baru yang dikeluarkan oleh Padu Record, iaitu yang berjudul Dia, nyanyian Mak Zain. Sama-sama siapa Mak Zain tu bro? Siapa kita sikit promote sikit Mak Zain ni siapa ni? Mak Zain ni adalah sepupu saya bang. Oh, okey. Dia sepupu saya. Dia dulu pun dia dah memang menyanyi. Cuma sekarang ni saya rasa macam apalah, buatlah sekali lagi dengan lagu dia tu. Jadi kepada haters yang selalu mengecam saya, yang selalu mengonim saya ucapkan terima kasih kerana tanpa anda siapa lapak. Cuma saya harap kepada haters kiranya kena bedal dengan saya punya follower. Saya harap anda jangan koyak. Anda jangan koyak lah mental anda, sebab follower saya selalu bedal lah. Follower saya seorang yang mereka ni adalah seorang yang tegar. Kepada haters, minta maaf sekiranya ada salah dengan anda. Cuma maafkan itu je. Terima kasih Abang Hassan Babylon. Terima kasih. Abang Hassan Babylon kata terima kasih lah kerana interview nampak Pak? Dia pula terima kasih kat kita. Bang, saya rasa abang kenalah interview Abang Hassan sebab dia seorang yang berpengalaman dalam industri muzik. Dia yang layak bercakap. Ya, sebab pada saya dia memang orang yang layak bercerita apa itu industri muzik. Saya harap Abang Hassan Babylon. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ikuti follow ada lagu terbaru daripada penyanyi nama Brother Mak Zain. Saya dah tengok dah. Wah, otai orangnya. Orang ni. Lagu dia dilancarkan malam ni. Macam mana nak tengok lagu Abang Mak Zain kita ni bang? Baik, boleh pergi ke channel YouTube Padu Records. Padu Records.
Ya, Padu Record. Lepas tu type Mat Zain, dia. Dia, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini Apa kebetulan melancarkan ada dia punya lagu baru dia nyanyian Brother Mat Zain kita boleh pergi ke YouTube oleh Padu Records. Baik Apa, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Apa yang di Kuala Kubu baru Ampang Pecah. Terima kasih kerana mengikuti siaran langsung live streaming Garasi. Terima kasih kepada Garasian kerana menyokong kami. Saya Syariq Kadir SAK ingin mengucapkan terima kasih supaya kita bertemu lagi di masa akan datang. Baik Apa, all the best to you. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Waalaikumsalam. Salute. Bye.